Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung mata pelajaran sains tahun 4, unit 2. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kadar pernafasan. Saya Muhammad Naim Azlan, guru sains bagi Sekolah Kebangsaan Bangsa. Okey, baik. Kita merujuk pada buku teks muka surat 33. Lihat ada satu gambar yang menunjukkan aktiviti sekumpulan manusia di satu kawasan rekreasi. Okey, baik. Diceritakan situ berkenaan kadar pernafasan. Okey, inilah yang kita akan belajar pada hari ini, kadar pernafasan. Okey, dia kata kadar pernafasan ialah bilangan berdasarkan buku teks, bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey. Baik. Jadi maksudnya kadar pernafasan adalah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey, kita tahu daripada pelajaran yang lepas, manusia akan menarik dan menghembus nafas. Sewaktu kita tarik nafas, dada kita akan menaik. Okey. Sewaktu kita hembus nafas pula, dada kita akan menurun. Okey, jadi bila kita bernafas, kita akan membuat dua perkara iaitu menarik dan menghembus nafas. Jadi, dada kita akan naik dan turun. Okey, itu bernafas. Kadar pernafasan pula, berapa banyak naik dan turun dada tersebut dalam 1 minit. Itu yang kita panggil sebagai kadar pernafasan. Okey, kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti dijalankan. Okey, dia tunjuk sini ada satu kadar pernafasan sederhana. Maksudnya, dalam 1 minit, pergerakan dada naik dan turun dia dalam keadaan yang sederhana. Mungkin dalam 25 kali naik dan turun 1, naik dan turun 2, naik dan turun 3. Dalam masa minit ada lebih kurang 25 kali dan sebagainya. Okey, ada kadar pernafasan yang tinggi. Okey, tinggi. Ada juga kadar pernafasan yang rendah. Rendah ni maksudnya dalam keadaan yang stabil, yang tidak banyak naik dan turun dalam 1 minit. Yang tinggi ni pula yang naik dan turun sangat banyak dalam 1 minit. Okey, kita lihat jenis kadar pernafasan sederhana, tinggi dan rendah ni bergantung kepada aktiviti. Lihat, pakcik ni sedang duduk. Okey, jadi aktiviti yang dilakukan ni adalah aktiviti yang tidak memenatkan. Bila aktiviti ni tidak memenatkan, jadi kadar pernafasan dia rendah. Okey, aktiviti yang sederhana, apa yang dia buat? Dia berjalan, dia okey, ni biasa dekat sini, kalau kat taman-taman orang panggil dia ada main tai chi. Main tai chi. Okey, baik, kadar pernafasan dia sederhana. Kerana aktiviti dia buat ni tidak sangat memenatkan, tidak terlalu memenatkan tetapi lebih penat daripada duduk. Sebab kita berjalan dengan duduk, mana lebih penat? Mestilah berjalan. Okey. Kadar pernafasan yang tinggi pula, dia membuat aktiviti yang sangat aktif, aktiviti yang begitu penat. Jadi, dia menyebabkan kadar pernafasan dada dia naik dan turun dalam 1 minit adalah sangat tinggi. Yang ni dia berlari ataupun dia main skipping. Okey. Baik, ini adalah salah satu aktiviti yang memenatkan. Okey. Macam saya terangkan tadi, kadar pernafasan adalah pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey. Dia naik turun 1, naik turun 2, naik turun 3. Dia tidak dikira naik 1, turun 2. Tak. Dia mesti lengkapkan kitaran dia. Untuk bernafas, dada kita tarik nafas, kita hembus, dada naik, dada turun dalam 1 minit. Okey. Baik, tahap kadar pernafasan ada 3, rendah, sederhana dan tinggi. Okey, yang rendah ni adalah aktiviti yang sangat tidak memenatkan. Duduk, membaca, makan.
tidur. Okey. Jadi kadar pernafasan dada kita naik turun dalam 1 minit tu dalam bilangan yang rendah, bilangan yang sedikit, yang sederhana. Macam buat aktiviti yang tidak sangat memenatkan tetapi agak penat. Contoh berjalan, um, apa lagi yang tidak, yang sederhana, kita boleh kata berjalan, macam tadi dia bagi tai chi, boleh kata dia berguling, macam aktiviti PJ awak buat macam guling balak dan sebagainya. Okay. Yang tidak memerlukan pergerakan yang sangat banyak dalam satu masa. Okay. Kemudian ada kadar yang tinggi. Kadar yang tinggi ni memang yang sangat memenatkan, di mana aktiviti yang kita lakukan ni memerlukan pergerakan yang banyak dalam satu masa. Macam berlari. Kita berlari ni kita kena banyak gerakkan kaki. Kalau kita gerakkan kaki, orang panggil kita berjalan. Kalau kaki kita bergerak banyak, orang panggil kita berlari. Jadi kadar pernafasan kita ni adalah sangat tinggi. Skipping, contoh boleh kata lompat bintang, panggil star jump, dan sebagainya. Okay, baik, kita lihat video ini. Kadar pernafasan. Sebelum kita mulakan topik, kita imbas semula pergerakan dada semasa pernafasan, iaitu semasa menarik nafas dan menghembus nafas. Semasa menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung ke peparu yang menyebabkan dada menaik. Semasa menghembus nafas pula, dada menurun kerana udara dari peparu akan keluar melalui hidung. Apakah maksud kadar pernafasan? Ia adalah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Kadar pernafasan bergantung kepada aktiviti yang dijalankan, iaitu kadar pernafasan rendah, kadar pernafasan sederhana dan kadar pernafasan tinggi. Contoh aktiviti kadar pernafasan rendah adalah berbaring, tidur dan duduk. Aktiviti kadar pernafasan sederhana adalah berjalan dan tai chi. Bagi kadar pernafasan tinggi, aktivitinya adalah berlari, mendaki dan berenang. Nak tahu lebih lanjut tentang Cikgu Zul? Follow di sini. Okey, baik. Ini video yang dibuat oleh kawan saya sertakan dalam pelajaran kita. Okey. Baik, sama seperti yang saya ceritakan tadi. Okey, kita tengok seterusnya. Kenapa aktiviti yang kita buat boleh mempengaruhi kadar pernafasan? Dapat tengok kita ada kadar pernafasan tinggi, sederhana dan juga rendah. Okey. Kenapa aktiviti yang rendah, kadar pernafasan dia rendah? Kenapa aktiviti yang tidak memenatkan ni kadar pernafasan dia rendah? Kenapa aktiviti yang sangat memenatkan kadar pernafasan dia tinggi? Okey. Baik, saya jelaskan sebab dia. Okey, apabila kita buat aktiviti yang memenatkan, kita memerlukan lebih banyak udara. Okey. Contoh awak berlari. Bila awak berlari, awak perlukan lebih banyak udara dalam peparu.
Okey, masuk udara sini adalah gas oksigen. Kita faham? Bila kita sedut, kita nak mengambil gas oksigen. Kita perlukan banyak udara. Jadi bila badan memerlukan banyak udara dalam paru memerlukan banyak udara, okey, badan memerlukan banyak gas oksigen, apa yang dibuat? Kita perlu tarik nafas untuk dapatkan, untuk bawa masuk udara persekitaran kita ni ke dalam paru. Jadi kita akan menyedut udara. Individu akan menyedut udara lebih banyak ke dalam paru. Okey, hidung kita ada 2 biji lubang je. Mulut ada 1 lubang. Kita nak sedut macam mana? Kita akan buat menyedut dengan lebih panjang dan kerap. Bila kita sedut macam tu, bilangan udara yang masuk dalam paru lebih banyak berbanding kita tidur. Kita tak perlukan udara yang banyak waktu itu kita tidur. Okey. Jadi bila dia sedut udara lebih banyak, sekeliling udara dekat sekeliling tu disedut, merujuk pada gas oksigen. Jadi bila sedut, paru kita kembang sebab dipenuhi dengan gas oksigen. Kita tahu apabila gas gas berada di dalam paru, gas oksigen berada dalam paru, dia akan masuk ke darah, manakala karbon dioksida daripada darah tu akan masuk ke paru. Dia akan bertukar. Dia kira macam tukarlah. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Jadi bila oksigen banyak masuk ke paru, dia akan diserap, karbon dioksida dibuang. Jadi sekarang ni dalam paru banyak karbon dioksida. Karbon dioksida dalam paru ni kita perlu singkir. Bila kita singkir, kita kena buat apa? Kita hembus, buang. Hembus. Maksudnya kita membuang karbon dioksida di dalam paru. Okey, jadi apa yang berlaku? Kita akan nak buang tu kita hembus. Bila kita hembus, nampak ada 2 perkara yang berlaku. Perkara yang utama kita dapat lihat di sini. Sedut, hembus. Perkara sama juga yang kita buat waktu bernafas, tetapi lebih penat, lebih kerap yang kita akan lakukan perkara ni. Sebab apa? Kitaran ni akan berulang dengan aktiviti menyedut udara kembali. Maksudnya, dia bermula daripada sini dan berakhir dekat sini, dia mula balik dekat sini. Okey. Jelas? Dia mula, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi, start dengan 1 balik. 2, 3, 4, 5, 6, 1 balik. Okey. Selagi kita hidup, selagi itulah kita akan buat perkara ini. Bila kita buat aktiviti yang memenatkan, dia akan lebih laju kitaran dia. Okey, biar saya terangkan dalam pada gambar ni. Tengok pada gambar ni. Okey, tengok pada gambar ni. Bila kita sedut, okey, seperti cerita ni, dekat luar ni kita ada udara. Okey, ada banyak udara dekat luar. Dan gas yang kita nak sedut adalah oksigen. Ingat, oksigen kita guna simbol O2. Okey. Jadi, untuk dapat, bila lagi penat kita buat, lagi banyak oksigen, lagi banyak udara yang kita perlukan. Apa yang buat? Kita akan sedut. Bila sedut, udara ni akan masuk ke paru. Okey, jadi dalam ni ada banyak oksigen. Ada banyak oksigen. Bila banyak oksigen, apa yang berlaku? Dia akan bertukar menjadi karbon dioksida. Ingat, karbon dioksida kita tulis sebagai CO2. Oksigen ni dia masuk dalam badan. Daripada paru dia masuk dalam badan. Masuk. Apa yang berlaku? Takkan dia masuk saja. Dia kena bagi balik. Badan bagi karbon dioksida. Kita tulis CO2. Jadi oksigen tadi dah jadi CO2 balik. Karbon dioksida. Karbon dioksida ni kita nak pakai tak nak? Kita tak nak pakai. Jadi apabila dah banyak, apa yang kita kena buat? Kita kena buang. Karbon dioksida ni akan dibuang. Kita hembus pergi ke udara. Okey. Itu yang berlaku sewaktu kita bernafas. Jadi, apa yang berlaku? 2 proses, sedut dan hembus. Jadi, bila lebih memenatkan, lebih laju perkara ini kita
kuat. Okey, bila awak berlari, awak sedut hembus dalam 1 minit tu lebih banyak. Itu yang kita panggil kadar pernafasan. Lebih memenatkan, ingat, kita buat benda yang lebih penat, lebih banyak kadar pernafasan kita buat. Okay. Lebih penat, lebih laju naik dan turun dada kita. Lebih banyak kita sedut dan hembus. Sebab apa? Sebab lebih penat aktiviti, kita perlu lebih banyak udara. Kita sedut hembus sebab kita nak dapat banyak udara. Kita tak boleh sedut dalam satu masa tu dapat banyak udara sekaligus. Sebab paru-paru kita besar mana? Hidung kita ada 2 lubang. Mulut ada 1 lubang. Kalau kita kita sedut dengan 3 lubang sekalipun, paru kita tak dapat ambil kapasiti udara yang banyak. Apa benda yang dia nak buat? Macam mana dia nak buat nak dapat udara yang banyak? Dia kena sedut hembus banyak kali. Barulah banyak udara dapat disedut. Jadi, lebih memenatkan aktiviti, lebih kerap sekitaran ini berulang, lebih banyak. Maksudnya dia nak kata kita banyak perlukan udara, lagi penat kita buat sesuatu aktiviti, lagi banyak udara yang kita nak kena pakai. Jadi macam mana? Lagi banyak naik turun dada sebab lagi banyak kita hembus dan sedut. Okay, jelas. Awak faham konsep tu, no problem. Tengok video yang kawan saya buat pula yang ni. Adakah anda masih ingat bagaimana Michael telah termengah-mengah untuk mendapatkan udara di garisan penamat semasa hari sukan sekolah? Dadanya bergerak naik dan turun dengan cepat. Jurulatih sekolah berkata, Michael termengah-mengah kerana dia perlu menarik nafas untuk mendapatkan lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan oleh Michael untuk pernafasan. Dada Michael bergerak lebih perlahan setelah dia berehat untuk seketika. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. Kadar pernafasan diambil apabila seseorang berada dalam keadaan rehat. Orang yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang berbeza. Faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan seseorang termasuk jantina, umur, kesihatan dan jenis aktiviti yang dilakukan. Kadar pernafasan seseorang meningkat apabila seseorang memerlukan tenaga tambahan. Apabila kita bersenam, pernafasan kita adalah lebih cepat dan kadar pernafasan kita lebih tinggi, kira-kira 30 kali seminit. Apabila kita berjalan perlahan-lahan, pernafasan kita adalah lebih perlahan dan kadar pernafasan adalah lebih rendah, kira-kira 15 kali seminit. Semasa bersenam, badan kita memerlukan udara yang banyak. Oleh itu, lebih banyak udara disedut ke dalam peparu. Ini meningkatkan kadar respirasi. Oleh itu, lebih banyak tenaga dihasilkan. Sukan adalah perlu untuk mengekalkan kesihatan dan membuatkan jantung menjadi lebih kuat. Sukan membuatkan jantung kita mengepam dengan lebih cepat dan peparu kita berfungsi dengan lebih baik. Contoh aktiviti harian yang membantu mengekalkan kesihatan yang baik adalah berjoging dan berbasikal. Okey, baik. Jadi, itu yang kawan saya cerita. Sama seperti saya ceritakan tadi. Tapi dengan lebih jelas. Dia ada gambar. Baik. Kita tengok mula muka surat. Kutip muka surat 35. Okay. Ini adalah situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Okay. Kita tahu kita bernafas, kita perlukan udara. Udara di persekitaran yang bersih dapat memastikan manusia bernafas dengan lebih baik. Kita tengok ada 4 situasi. Okey. Ditanya kesan setiap situasi terhadap pernafasan manusia. Adakah tengok situasi 1? Situasi kita tukar color. Biru. Okey. Okey, situasi 1.
Kita lihat. Ni tempat pembakaran. Adakah kita dapat bernafas dengan lebih baik di situasi ini? Okey. Jawapannya tidak. Kita tidak boleh bernafas dengan lebih baik di situasi ini sebab pembakaran ini akan menghasilkan asap. Di dalam udara tu, sepatutnya ada banyak gas oksigen. Kita perlukan yang banyak gas oksigen untuk kita bernafas dengan lebih baik. Tapi masalahnya ada asap. Bila kita sedut udara, kita akan sedut sekali dengan asap. Bila kita sedut dengan asap, paru kita akan dapat, dalam paru akan ada oksigen dan juga asap. Banyak asap menyebabkan kita tidak dapat bernafas dengan lebih baik. Lagi banyak asap yang masuk dalam paru, lagi sukar untuk kita bernafas. Okay, tengok orang dalam rumah yang terbakar ataupun di kawasan-kawasan yang terbakar, kita dapati bahawa kita susah nak bernafas sebab kandungan asap tu lebih banyak daripada oksigen. Asap yang banyak masuk dalam paru, kita susah nak bernafas. Okay, kita tengok situasi 2. Okay, situasi 2 ni, inilah yang kita perlukan. Keadaan yang tenang macam ini di persekitaran, ini yang kita perlukan untuk ini yang mudah untuk kita bernafas. Situasi yang paling baik untuk kita bernafas adalah di tempat ini. Sebab di kawasan yang tidak crowded, tidak ada pencemaran, yang banyak pokok apa benda ni, banyak terdapat oksigen. Banyak oksigen yang ada di dalam udara. Bila kita sedut udara yang kaya dengan oksigen, kita dapat bernafas dengan lebih baik. Ini orang panggil udara segar. Udara segar ni kita nak dapatkan udara yang banyak oksigen berbanding benda lain di dalam udara. Inilah yang kita cari, nak mencari udara segar, pergi ke gunung, masuk dalam hutan. Sebab apa? Sebab kawasan-kawasan yang macam ni mempunyai banyak kandungan oksigen di dalam udara. Jadi, udara lebih segar, banyak oksigen, udara lebih segar, kita mudah nak bernafas, hati pun tenang. Okey. Sekarang kita tengok tempat perhimpunan beramai-ramai. Macam awak suka. Macam New Year ke apa benda ke, awak suka berkumpul di tempat. Sekarang, tahun ni, tahun lepas pun tak dapat disebabkan ada pandemik. Tapi tak tahulah tahun ni macam mana. 2022 ke untuk New Year, kita pun tak tahu. Tetapi sebelum ni, bila ada tahun baru, merdeka dan sebagainya, kita akan berkumpul. Dan waktu kita berkumpul tu, awak akan rasa rimas. Awak rasa ada orang yang menghadapi kesukaran bernafas. Sebab tempat yang ramai orang, crowded macam ni, ramai orang duduk rapat-rapat dekat-dekat macam ni, kita suka nak bernafas. Bukan kita suka, tapi udaranya tidak begitu baik sebab berapa ramai manusia yang bernafas dekat situ. Okey, bila kita bernafas, kita akan sedut oksigen. Okey, tapi ramai yang akan menyedut oksigen di situ. Dan akan hembus nafas, ada karbon dioksida. Jadi, udara dekat kawasan ni banyak dengan karbon dioksida. Okey, banyak dengan karbon dioksida. Jadi, bila kita nak sedut, yang masuk dalam paru kita, kandungan karbon dioksida tu jadi banyak. Adakah kita dapat bernafas dengan karbon dioksida? Tak, kita perlukan oksigen. Mungkin oksigen ada 3, karbon dioksida ada 10. Ini menyebabkan kita suka nak bernafas. Sebab itulah dalam kawasan yang terlalu sesak, kalau terlalu padat, ramai orang, ada orang pengsan. Dia pengsan disebabkan tidak mendapat kandungan oksigen yang mencukupi. Ini menyebabkan dia pengsan sebab dia menghadapi kesukaran bernafas. Bila dia sukar bernafas, dia pun pengsan sebab tak dapat oksigen, tak dapat dalam badan. Kita kalau tak dapat oksigen, kita boleh menyebabkan kematian. Itu pengsan tu nasib baik pengsan.
Dan situasi yang keempat. Situasi keempat ini adalah keadaan merokok. Okay, baik. Kenapa merokok ni tidak baik untuk pernafasan kita? Sebabkan udara orang yang merokok, bila dia hembus asap. Merokok ni bila dia hembus, dia akan menghembus asap. Tadilah rokok ke, vape ke, apa ke, semua yang digunakan tu, dia akan menghembus asap. Dan kandungan udara di sekitar bukan lagi banyak dengan oksigen, tetapi ini lagi bahaya, iaitu dia ada gas-gas yang lebih memudaratkan, gas yang bahaya. Dia ada tar, nikotin, monoksida dan sebagainya. Okey, jadi saya bagi gas-gas yang bahaya ni kita bagi X. Okey. Maksudnya oksigen sikit, banyak gas yang berbahaya. Ini bukan sekadar awak sedut dari pensan saja ni. Awak sedut ni lama kelamaan masuk dalam paru awak. Gas ini akan masuk ke paru juga. Yang X ni, yang bahaya ni, yang beracun ni. Gas ni beracun. Yang kita perlukan oksigen sahaja. Tapi gas-gas lain daripada asap rokok apa benda ni akan turut masuk sebab dia masuk, dia ada dalam udara. Bila kita sedut, kita akan sedut udara, semua sekali kita sedut gas. Dia akan turut masuk ke paru, menyebabkan badan kita pun sedut gas yang beracun. Apa jadi? Memang tak ada efek lagi. Awak sekali sedut tak ada efek, tapi lama kelamaan awak akan mendapat kanser. Maksudnya paru awak ni, kanser ni sebenarnya adalah, kita boleh katakan, pertumbuhan badan yang tidak sempurna. Maksudnya, dalam situasi paru ni, kita boleh katakan paru awak menjadi seperti daging buruk. Lama bila kita hidup dengan daging buruk pun awak bau macam mana busuk kan. Sama lah macam tu, lama kelamaan awak akan mati. Nak buat macam mana? Awak hidup dengan daging buruk. Ini adalah kesan daripada gas yang berbahaya yang ada daripada asap rokok dan sebagainya. Okay. Orang kata tak apa, itu sekali sedut tak mati lagi. Memanglah tak mati lagi buat masa sekarang. Kalau sekali sedut hembus, awak sedut gas, orang awak sedut asap rokok tu, sekali sedut terus mati, orang tak isap rokok dah. Kalau sebab dia lambat nak berjadi, orang pun kata tak apa. Kalau nak mati, bila-bila boleh mati. Masalahnya, awak yang cari mati. Awak macam mana? Okey. Ada satu lagi situasi yang jadi masalah kepada kita, iaitu jerebu. Dalam jerebu pula banyak dengan habuk. Sama juga. Okey, kalau jerebu awak tengok sekitar udara sekitar kita, kita nampak seperti orang panggil apa, tak terang lah, seperti berkabus. Tapi dia bukan kabus, dia adalah jerebu. Udara dalam jerebu, sekitar jerebu ni ada oksigen, okay? Tapi banyak dengan debu-debu. Jerebu ni bahaya, dia boleh menyebabkan orang jadi sesak nafas. Sebab debu masuk dalam badan. Bila kita sedut ni, kita bukan sangat sedut udara, kita sedut sekali dengan debu dalam paru. Inilah yang akan menyebabkan masalah asma ataupun orang panggil, pula bahasa saintifik dia, tapi panggil asma lah. Sesak nafas. Okay. Jadi sebab itulah bila jerebu kita pakai topeng. Bukan kerana COVID saja kita pakai topeng. Jerebu pun kita pakai topeng untuk mengelakkan daripada kita menyedut debu-debu. Macam awak duduk kat kawasan pembinaan. Bila dia buat kerja pembinaan, banyak debu. Macam itulah jerebu. Okay. Sekarang kita pergi ke slide seterusnya. Baik, untuk keadaan pernafasan, selalu masuk dalam soalan peperiksaan. Okay, awak mungkin tak ada peperiksaan, tak ada ujian, tetapi dalam soalan UPSR, dia suka tanya tentang kadar pernafasan. Dia akan menggunakan kemahiran saintifik. Okay, awak kena ingat balik kemahiran saintifik yang telah awak belajar. Sebab nak menjawab soalan ni, bagi kadar pernafasan, dia akan bagi satu penyiasatan, dia akan tanya soalan
kemahiran proses sains, pemerhatian, influence, pemboleh ubah, ramalan, hipotesis. Itu soalan yang kerap ditanya. Dan awak kena mahir dengan kemahiran proses sains. Di semua bab dalam mata pelajaran sains, awak perlu ambil berat tentang kemahiran proses sains. Satu, awak kena mahir pemerhatian. Ini perkara biasa awak mesti mahir. Influence, sebab pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah. Ramalan, awak kena meramalkan. Awak kena bagi anggaran awak berdasarkan fakta yang diberikan. Dan awak kena membuat hipotesis. Itu perkara biasa dan awak mesti mahir. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Okey, antara contoh soalan yang akan diberikan dalam ujian berkenaan dengan kadar pernafasan ni, dia akan kata dia seperti berikut. Okey, dalam satu penyiasatan, okay, saya buat warna merah lah mudah. Warna merah. Okey. Dalam satu penyiasatan, seorang murid merekodkan kadar pernafasan apabila dia melakukan 3 aktiviti yang berbeza. Maksudnya ada seorang murid, dia nak tengok kadar pernafasan dia dalam seminit bila dia buat 3 aktiviti yang berbeza, iaitu duduk, berjalan dan berlari. Hasilnya dia letak dalam bentuk jadual. Awak dah pandai tafsir data. Ingat, ini satu kemahiran saintifik. Awak kena pandai tafsir data. Okey, daripada data ni kita ada satu jenis aktiviti. Sini kadar pernafasan seminit. Okey. Baik, bila kita duduk, bila murid tu duduk, kadar pernafasan dia 18 kali seminit. Naik turun, 1, naik turun, 2. Maksudnya naik turun adalah 18 kali yang berlaku dalam masa seminit dada dia. Okey, bila dia berjalan, dia dapati kadar pernafasan dia adalah 30 kali seminit. Bila dia berlari, kadar pernafasannya adalah 42 kali dalam seminit. Okey. Soalannya yang Kak bertanya yang pertama, pemerhatian. Okey, apakah pemerhatian yang boleh dibuat? Okey, bila dia minta pemerhatian, mesti rujuk kepada penyiasatan ini. Dalam kes ni, kita nak tengok jadual. Apa yang kita boleh katakan? Okay, kita boleh ceritakan tentang aktiviti yang menyebabkan kadar pernafasan yang menyebabkan kadar pernafasan paling rendah ataupun paling tinggi. Kita dapat lihat dekat sini dengan jelas. Berlari, kadar pernafasan dia paling tinggi sebab naik turun dia banyak. Duduk, kadar pernafasan paling rendah sebab dada dia naik turun paling sedikit berbanding 3 aktiviti. Yang kita tulis. Okey, kadar pernafasan seminit untuk jenis aktiviti berlari adalah paling banyak. Tengok betul, berlari paling banyak. Jadi, kadar pernafasan seminit bagi aktiviti berlari adalah paling banyak. Banyak, paling tinggi pun boleh. Okey, kadar pernafasan seminit untuk jenis aktiviti duduk adalah paling rendah atau sedikit. Awak tulis satu je, tak perlu tulis semua. Hanya bagi satu sebab dia minta pemerhatian, bagi satu cukup. Lainlah kalau dia minta 2 ataupun 3. Ni di sini dia tak cakap dia minta 2 atau 3. Bila tak cakap, awak cuma berikan satu sahaja. Okey. Jawab apa yang kita boleh nampak daripada jadual. Okey, awak nak cerita paling banyak, awak boleh ceritakan tentang berlari. Kadar pernafasan seminit untuk jenis aktiviti berlari paling tinggi. Okey, paling tinggi sebab dia 42. 42 nombor paling besar. Jadi nombor paling besar dia adalah paling tinggi. Jadi kadar pernafasan. Kadar pernafasan seminit untuk jenis aktiviti duduk adalah paling rendah ataupun paling sedikit. Betul? Sebab 18. Paling sedikit dalam nombor ni dia nombor yang sedikit, maksudnya kadar pernafasan duduk paling sedikit. Ataupun awak nak buat berbanding, awak nak bandingkan. Dalam pemerhatian kita boleh buat perbandingan. Kadar pernafasan seminit untuk jenis aktiviti berlari, okey, lebih tinggi berbanding aktiviti berjalan dan duduk.
duduk. Maksudnya kita nak kata yang berlari ni paling tinggi berbanding berjalan dan duduk. Kita nak cerita tentang tiga-tiga, tetapi kita bandingkan, kita kata siapa yang paling tinggi berbanding yang ni. Ataupun awak boleh tukar juga kadar pernafasan seminit untuk jenis aktiviti duduk. Jenis aktiviti duduk paling rendah berbanding berjalan dan berlari. Tak ada masalah. Tapi pemerhatian yang kita tulis ni akan efek kepada inference. Soalan seterusnya. Tengok. Inference adalah menyatakan sebab. Inference nak menyatakan sebab. Kalau awak bagi yang ini, okay, awak mesti bagi sebab berdasarkan yang ini. Kalau awak bagi yang ini, awak mesti menyatakan sebab bagi yang ini. Kalau awak bagi sebab yang ini, awak mesti menyatakan sebab bagi yang ini. Inference. Maksudnya soalan inference dia akan berkait dengan pemerhatian. Macam mana awak tulis pemerhatian itu, macam itulah sebab awak kena bagi tahu. Okey, sebab kita tahu aktiviti yang memenatkan memerlukan lebih banyak oksigen. Sebab itu dia paling tinggi. Okey, kerana ni untuk jawab bagi yang set A, pemerhatian yang awak tulis A. Okey. Ni nak jawab kenapa awak tengok nampak macam tu, awak kena bagi tahu. Okey, kerana aktiviti berlari adalah lebih memenatkan dan memerlukan lebih banyak oksigen. Macam saya bagi tahu sebelum ni, aktiviti yang memenatkan memerlukan lebih banyak oksigen. Sebab itulah kita tarik hembus nafas banyak kali dalam seminit. Okey. Yang B pula sebab kita cerita tentang aktiviti duduk yang paling rendah tu. Kerana aktiviti duduk adalah paling tidak memenatkan dan memerlukan kurang oksigen. Ni inference sebab bagi B. Kalau awak cuma jawab A, awak tulis yang ni saja. Kalau awak tulis B, awak jawab yang ini saja. Kalau awak tulis C, awak jawab macam ini. Ini adalah inference bagi yang C yang ni. Baik. Sebab kita menyatakan mengapa sesuatu perkara itu berlaku. Okay. Baik, sekarang kita tengok kepada pemboleh ubah. Okay. Kita tahu pemboleh ubah ada 3, iaitu dimalakkan, dimanipulasi dan bergerak balas. Pemboleh ubah yang dimalakkan adalah pemboleh ubah yang sama dalam eksperimen. Maksud sama adalah yang tidak ditukar-tukar, tidak ditukarkan. Kita hanya menggunakan benda yang sama. Dalam penyiasatan ini, apakah yang sama? Kalau aktiviti, dia buat aktiviti yang berbeza. Kita tidak boleh kata dia sebagai pemboleh ubah dimalakkan. Kadar pernafasan pula kita tengok dia berbeza. Dapat nilai yang berbeza. Dia bukan dimalakkan. Yang dimalakkan adalah, tengok ni. Dalam satu penyiasatan, seorang murid, maksudnya yang duduk ni budak ni, kalau budak ni nama Ali, yang duduk ni Ali, yang berjalan ni Ali, berlari pun Ali. Jadi yang sama adalah murid tersebut. Okey. Jadi murid yang melakukan aktiviti, kita tak tukar murid tersebut. Maksudnya kita pakai murid yang sama. Kalau murid tu nama dia Ahmad, Ahmad lah yang berjalan, Ahmad lah yang berlari, Ahmad lah yang duduk. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Bila kita sebut manipulasi, ingat dia diubah. Okey, baik. Manipulasi diubah. Apa benda yang diubah oleh murid ini? Adakah dia mampu mengubah kadar pernafasan dia? Okey, adakah dia mampu mengubah kadar pernafasan? Tidak. Dia nak ubah kadar. Kalau dia nak ubah kadar pernafasan, dia kena tukar paru-paru dia. Boleh ke kita tukar paru-paru? Tak kan? Jadi apa benda yang dia boleh lakukan untuk mengubah yang diubah dalam penyiasatan ni untuk nak kawal pernafasan, dia akan ubah aktiviti. Yang ni dia tak perlu tukar paru, dia cuma melakukan aktiviti yang berbeza, duduk, berjalan dan berlari. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam penyiasatan ni adalah jenis aktiviti. Mudah je kan? Okey, sebab jenis aktiviti kita boleh ubah. Kadar pernafasan kita tak boleh ubah.
Macam mana kita nak ubah kadar pernafasan? Nak ubah kadar pernafasan, kita kena buat benda lain. Iaitu kita kena berlari lebih laju, baru kadar pernafasan kita naik. Kita tak boleh buat tarik hembus sesuka hati. Kita tarik hembus sesuka hati, kita tidak akan dapat macam berlari. Awak tarik hembus dalam masa seminit pun awak tidak akan dapat kadar seperti berlari. Awak akan dapat. Sebab itu adalah kadar yang dibuat-buat. Jadi aktiviti ni, kita melakukan aktiviti ini dengan tujuan kita nak dapatkan hasil kadar pernafasan. Berbalik kepada kembali ubah, bergerak, balas. Apabila kita ubah pada manipulasi, kita akan dapati ada sesuatu yang berubah. Tadi diubah, yang ini dia berubah. Iaitu hasil yang kita dapat. Jadi adalah kadar pernafasan seminit. Ini berdasarkan jadual. Okay? Jadi kembali ubah tidaklah payah seperti awak fikir, tetapi mudah. Cuma awak perlu teliti. Faham apa yang dikehendaki. Okey, baik. Sekarang ini soalan yang suka tanya juga, iaitu ramalan. Awak kena meramalkan. Okey. Ramalkan kadar pernafasan murid ini ketika tidur. Ada dia cerita tentang tidur? Tak ada. Tapi dia suruh awak agak awak. Kalau budak ni tidur, kalau murid ni tidur, berapa kadar pernafasan dia seminit? Boleh jadi kosong. Kalau kosong, itu mati, bukan tidur. Waktu kita tidur, kita masih bernafas. Tetapi adakah lagi banyak daripada duduk? Adakah dia lagi tinggi pada berlari? Okey. Untuk menjawab ramalan, mesti menggunakan logik akal. Duduk dengan tidur, mana yang lebih penat? Duduk lebih penat daripada tidur. Okey, siapa yang penat tidur, saya pun tak faham. Okey, baik. Jadi, nilai yang awak bagi apa-apa nilai asalkan kurang daripada 18. Sebab 18 pun waktu dia duduk, takkanlah dia tidur pun 18. Jadi, kurang daripada 18 dan mesti lebih daripada sifar. Sebab kalau sifar, dia tidak bernafas. Maksudnya dia dah jadi mayat. Tidur selamanya. Okey, awak boleh bagi, saya bagi 10. Awak nak bagi 9, boleh diterima. Awak bagi 15, boleh diterima. Awak bagi 17, agak kurang logik. Takkanlah tidur dengan duduk bezanya sedikit. Kalau awak bagi 1 pun kurang logik. Takkanlah dia bernafas sikit daripada mati. Itu orang dah nak nazak aku. Okey, baik. Jadi, yang nilai yang paling ideal bagi saya adalah 10, 9, 11. Maksudnya daripada 5 sehingga 15. Antara nombor 5 hingga 15, itu adalah nilai yang logik bagi saya dan boleh diterima. Okey, baik. Jadi sekarang, dia tanya tentang hipotesis. Okey, soalan nombor yang ke-7 selalunya dia akan tanya tentang hipotesis. Macam mana nak buat hipotesis? Ingat, semakin jika maka. Mesti menggunakan formula. Mesti ada corak atau pola dan anggap pembalik ubah. Ingat, pakcik kalau guna semakin dalam hipotesis, Perdana Menteri PM pemboleh ubah manipulasi. Perdana Menteri dulu, barulah pakcik buncit. Baik, jadi kita kena ada corak atau pola dulu. Corak atau pola ni maksudnya kita nak tengok nombor awak. Awak pernah belajar di matematik iaitu susunan nombor. Awak tahu nombor makin kecil ke semakin besar. Itu kita nak tahu. Semakin kecil. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 1, 2, 3, 4, 5 dalam garis nombor. Kalau dalam matematik awak ada belajar garis nombor, susunan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi daripada nombor 1 ke nombor 6, kita tengok nilainya semakin besar. Itulah yang kita panggil pola. Okey. Kalau 6 kepada 1, kita tahu nombornya semakin kecil. Itulah yang kita panggil pola.
Okey, sama macam matematik. Okey, tapi awak kena kenal pasti supaya kita boleh jawab hipotesis. Okey. Baik, semakin corak pola pemboleh ubah manipulasi, semakin corak pola bergerak balas. Atau jika awak nak pakai jika maka pun boleh, tak ada masalah. Ambil satu sahaja, tak payah tulis dua-dua. Okey, jawab satu pun dah cukup. Jawab dua baik, tetapi tak perlu sebab kalau dalam peperiksaan dia cuma semak satu je. Awak tulis dua pun bazir masa sahaja. Tapi awak tahu dua sangat baik. Okey? Baik. Jadi semakin pemboleh ubah manipulasi, kita tahu jenis aktiviti adalah pemboleh ubah manipulasi. Jadi tadi kadar pernafasan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, corak dia. Duduk, berjalan, berlari. Daripada duduk ke hingga berlari ni, kita boleh cerita tentang kepenatan. Kepenatan. Maksudnya, lagi penat. Duduk dengan berlari lagi penat. Ya, ini kita boleh tengok corak dia. Nombor lebih menaik. Bertambah. Okey. Baik, jadi tengok nombor 18, 30, 42 ni bertambah. Duduk, berjalan, berlari ni lebih penat. Semakin penat, lebih penat. Kepenatan bertambah. Okey. Baik, jadi hipotesis yang kita boleh berikan. Okey, tengok dekat sini. Adakah dia mengikut formula? Yang ni kalau awak nak pakai semakin-semakin, nak pakai jika maka. Okey. Semakin pola dan corak bertambah. Okey. Pemboleh ubah manipulasi jenis aktiviti kita nak rujuk kepada kepenatan. Kepenatan jenis aktiviti semakin bertambah kepenatan jenis aktiviti semakin corak dia bertambah. Kita tengok tadi dekat jadual ni bertambah kadar pernafasan seminit boleh ubah bergerak balas. Sama macam tu je. Jika maka pun sama juga. Jika pemboleh ubah manipulasi, jika pemboleh ubah manipulasi kepenatan jenis aktiviti, okey, corak atau pola dia bertambah, maka pemboleh ubah bergerak balas kadar pernafasan seminit, corak atau pola dia bertambah. Baik, itu saja untuk hari ini. Jadi, ingat awak mesti sentiasa membuat latihan kemahiran proses sains supaya awak mahir dan walaupun awak tiada ujian peperiksaan tetapi UPSR mungkin tidak dimasukkan lagi dan inilah soalan yang kerap ditanya. Okey. Baik. Jadi sekian, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita lihat di grup untuk latihan yang akan diberikan. Assalamualaikum.